Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Irfan bin Zulkifli. Nombor matrik saya 03 DEP 18F102. Saya dari kelas DEP 5A. Penyelia saya ialah Puan Nur Huda binti Muhammad Nur dan hari ini saya akan membentangkan tentang projek saya iaitu School Air Quality Monitoring System. Ini ialah kandungan dan saya akan mulakan dengan pengenalan. Untuk pengenalan, udara ialah salah satu elemen penting yang kita gunakan setiap hari untuk bernafas. Atmosfera bumi dipenuhi dengan pelbagai gas antaranya nitrogen, oksigen, karbon monoksida dan pelbagai lagi elemen yang jarang ditemui. Manusia memerlukan atmosfera udara yang segar dan bersih dari segala kekotoran dan pencemaran kerana ia sangat penting untuk kehidupan dan kesihatan. Apa-apa perubahan dalam komposisi semula jadi udara boleh menyebabkan kemudaratan besar terhadap bentuk kehidupan di bumi. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih bahan pencemar di atmosfera seperti gas dalam kuantiti yang boleh membahayakan manusia, haiwan dan tumbuhan. Mengurangkan bahan pencemar di udara adalah penting untuk kesihatan manusia dan alam sekitar. Ini kerana kualiti udara yang buruk dapat memberi kesan terhadap kesihatan manusia, terutamanya sistem pernafasan dan kardiovaskular manusia. Ini juga boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan dan bangunan dan asap atau jerebu boleh mengurangkan penglihatan manusia. Penyataan masalah. Pada masa ini, terdapat banyak pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah yang dicipta oleh manusia, industri, pertanian dan juga pengangkutan. Projek ini biasanya mengenai bagaimana ia dapat membantu komuniti dan negara bagi mengurangkan pencemaran udara dalam persekitaran kita. Terdapat banyak masalah yang berlaku apabila pencemaran udara berlaku kepada masyarakat dan negara. Seperti, pertama, pencemaran udara dapat menyebabkan alam sekitar dalam keadaan yang tercemar dan kotor. Kedua, pencemaran udara boleh menyebabkan kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan sakit akibat kerap kali terdedah kepada udara yang tercemar. Ketiga, masyarakat sentiasa menghadapi persekitaran yang kotor dan tercemar yang juga berasal dari aktiviti pencemaran udara. Yang terakhir, pencemaran udara boleh memberi kesan kepada ekonomi kita melalui kerja-kerja yang hilang serta ia juga dapat meningkatkan bil-bil perubatan. Untuk objektif projek, objektif utama dalam projek ini adalah untuk mereka dan menganalisis sistem udara yang kian dalam pencemaran yang dicipta oleh manusia, industri, pertanian dan juga kebanyakannya daripada pengangkutan. Berdasarkan masalah-masalah ini, terdapat beberapa objektif yang telah kami cadangkan bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Antara objektif bagi projek ini adalah untuk: pertama, projek ini dapat mengesan gas berbahaya seperti LPG, karbon monoksida serta asap tebal yang terhasil dari kenderaan dan kilang-kilang industri yang berdekatan. Seterusnya, dapat membantu masyarakat setempat memulakan hari mereka dengan udara yang segar. Kedua, projek ini dapat menolong masyarakat setempat untuk hidup dengan lebih sihat dengan menghirup udara yang lebih segar yang tidak tercemar dari kekotoran dan bakteria serta asap yang dapat mengganggu sistem pernafasan manusia. Ketiga, projek ini juga dihasilkan untuk memantau kelembapan dan suhu udara di atmosfera serta persekitaran setempat. Yang terakhir, projek ini seterusnya dapat membantu negara dalam membasmi aktiviti pencemaran serta mengurangkan aktiviti tersebut dan ia juga dapat membantu negara dalam membaik pulih udara daripada kekotoran. Ini ialah raja blok saya dan ini ialah penerangan raja blok. Dalam gambar raja di atas, kita dapat lihat Arduino Mega 2560 merupakan komponen utama yang menjadi pengantaraan antara isyarat. Kedua-dua sensor akan dihidupkan secara automatik. Antara sensor yang dipakai dalam projek ini ialah DHT11, Temperature and Humidity Sensor, MQ2, Modul Gas Sensor. Apabila pengguna ingin mengesan kelembapan dan suhu udara, DHT11 akan dihidupkan secara automatik dan mengesan kelembapan dan suhu di kawasan tersebut. Seterusnya, apabila pengguna ingin mengesan gas berbahaya, MQ2 akan dihidupkan secara automatik dan mengesan gas berbahaya antaranya ialah karbon monoksida dan LPG serta asap tebal di tempat tersebut dan sekiranya gas itu melebihi tahap gas sama ataupun lebih daripada 10%, buzzer akan berbunyi dan paparan LCD akan memaparkan tahap gas di kawasan tersebut. Jadi, penduduk setempat dapat melakukan tindakan yang segera sekiranya kebakaran maupun kebocoran gas terjadi. Bagi mengaktifkan keseluruhan komponen dalam projek ini, ia memerlukan bekalan kuasa sebanyak 9 volt yang disambungkan ke Arduino Mega 2560 sebagai teras dan ia dapat mengaktifkan pelbagai sensor yang juga memerlukan banyak tenaga. Ini ialah carta alir. Yang pertama ialah carta alir untuk mengesan kelembapan dan suhu udara. Yang kedua ialah carta alir untuk mengesan gas berbahaya. Seterusnya,
ialah litar projek. Projek ini mempunyai dua litar, iaitu litar projek itu sendiri dan satu lagi ialah litar power supply. Untuk litar projek, saya menggunakan jumper wire untuk menyambungkan setiap dari komponen yang digunakan dalam projek ini ke Arduino Mega 2560. Projek ini menggunakan dua sensor, iaitu DHT11 dan MQ2. Untuk DHT11, ia mempunyai 3 pin, iaitu pin data, ground dan VCC. Untuk pin data, saya sambungkan ke pin 11 di Arduino. Untuk MQ2 pula, ia mempunyai 4 pin tapi hanya menggunakan 3 pin saja, iaitu pin A0, ground dan VCC. Untuk pin A0, saya sambungkan ia ke pin A0 di Arduino. Apabila tahap gas mencapai 10%, buzzer akan mula berbunyi. Buzzer saya sambungkan positif ke pin 13 di Arduino, manakala negatif ke pin ground yang di-shortkan bersama-sama dengan kaki negatif LED. Untuk LCD pula, saya menggunakan LCD 20x4 I2C. Jadi, LCD tersebut hanya mempunyai 4 pin, iaitu SCL, SDA, ground dan VCC. Untuk pin SCL dan SDA akan disambungkan di pin SCL dan SDA yang ada di Arduino. Seterusnya, untuk litar power supply, saya akan mengaktifkan dia dengan meletakkan jumper di T-block dan sambungkan jumper wire tersebut di pin V-in dan ground di Arduino Mega 2560 dan seterusnya saya akan menggunakan bateri 9V sebagai punca kuasa untuk mengaktifkan model ini. Seterusnya ialah hasil dan perbincangan. Bab ini membincangkan hasil dapatan yang didapati semasa melakukan proses programming serta proses dalam mengaktifkan Arduino Mega yang dipakai untuk melihat keberkesanan sensor dan LCD yang digunakan. Dalam bab ini juga saya meletakkan sudut pandangan model dari atas, kanan dan kiri. Saya juga menunjukkan jadual keberhasilan mengikut masa yang ditetapkan bagi setiap satu sensor. Ini adalah programming projek School Air Quality Monitoring System. Saya menggunakan tiga library, iaitu library MQ2, wire.h and liquid crystal _I2C.h. Di sini saya letakkan INT gate 11, iaitu di kaki saya letakkan pin data ke pin 11 di Arduino Mega. Seterusnya ialah pandangan model. Ini adalah gambar pandangan atas model, gambar pandangan kanan model dan gambar pandangan kiri model. Seterusnya ialah jadual keberhasilan projek. Yang pertama ialah jadual 1.10.1, kelembapan dan suhu udara mengikut masa yang diberikan. Jadual di atas menerangkan bagaimana DHT11 sebagai salah satu sensor dalam projek ini berfungsi berdasarkan masa yang diberikan. DHT11 berfungsi untuk mengesan kelembapan serta suhu udara. Kelembapan dan suhu udara yang dapat dikesan akan dipaparkan ke LCD yang disambungkan ke microcontroller Arduino Mega 2560 yang digunakan. Jadual 1.10.2, tahap gas yang dicapai mengikut masa yang diberikan. Tahap gas, CO sama ataupun lebih daripada 10, LPG sama ataupun lebih daripada 10, smoke sama ataupun lebih daripada 10. Jadual 1.10.2 di atas menerangkan bagaimana pula MQ2 berfungsi untuk mengesan gas-gas yang tersebar di permukaan udara akibat asap dari kenderaan dan asap dari kilang-kilang industri, lebih-lebih lagi gas karbon monoksida dan LPG. Keputusan daripada apa yang dikesan oleh MQ2 juga akan dipaparkan ke LCD dan ia juga akan mengeluarkan bunyi buzzer apabila tahap gas peratus mencapai ataupun lebih daripada 10%. Bunyi buzzer itu dapat memberi alert agar masyarakat setempat dapat melakukan tindakan dengan segera. Ini adalah milestone untuk projek 1 dan ini adalah milestone untuk projek 2. Seterusnya yang terakhir ialah cadangan dan kesimpulan. Untuk cadangan, berdasarkan pemerhatian, projek ini juga boleh ditambahkan dengan Sharp Optical Dust Sensor untuk mengesan indeks jerebu di permukaan atmosfera udara. Dengan adanya sensor ini, Air Quality Monitoring System akan menjadi lebih sempurna kerana ia dapat mengesan setiap satu perkara yang berkait rapat dengan udara, sama ada ingin mengesan suhu udara, kelembapan udara, gas berbahaya ataupun indeks jerebu. Ia hanya boleh didapati di dalam satu struktur model. Untuk kesimpulan, hakikatnya dengan adanya School Air Quality Monitoring System ini,
Saya harap ia dapat membantu mengurangkan perebakan gas yang berbahaya yang datang dari kenderaan, kilang industri serta pembakaran secara terbuka. Sistem ini bukan hanya dapat diletakkan di sekolah, tapi ia dapat diletakkan di mana-mana yang dianggap mempunyai udara yang kurang sihat serta berbahaya. Walaupun hanya menambah buzzer untuk memberi alert, tapi fungsi buzzer ini sangat penting sekiranya terdapat gas yang berbahaya di kawasan tersebut. Dan seterusnya dapat membuatkan penduduk yang berada di situ melakukan tindakan yang segera. Itu saja untuk slide untuk pembentangan saya untuk projek saya. Dan seterusnya kita akan tengok video projek, demo dan instruction manual. Let's go. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Irfan bin Zulkifli. Nombor matrik saya 03DEP18F1012. Saya daripada kelas DEP 5A. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang projek saya, iaitu School Air Quality Monitoring System. Kita akan lihat video instruction manual dan demonstrasi projek. Jom, let's go. Kita akan teruskan dengan manual, instruction manual. So, di sini kita ada DHT11, di sini kita ada MQ2, di sini kita ada LCD, di sini kita ada buzzer. So, untuk mengaktifkan MQ2, DHT11, LCD dan buzzer ini, kita akan sambungkan power supply, letak wire power supply ini, kabel power supply ini ke Arduino. So jadi modul sensor akan menyala dan LCD pun akan menyala, buzzer pun akan berbunyi. Dan di sini kita dapat lihat temperature dan humidity bagi iaitu DHT11 sensor sudah mula bergerak, sudah mula ada nilai. Tapi untuk MQ2 punya modul sensor masih kosong, LPG kosong, carbon monoxide kosong dan smoke kosong. Dan lighter. So kita buat api. MQ2 ini kita hanya letakkan asap di kedua ini. So kita tengok So kita dapat lihat LPG, CO dan smoke sudah mencapai 10. So dia akan keluar danger. Apabila dia tidak mencapai 10, dia tidak akan keluar danger, dia hanya akan normal macam tadi. So bila keluar 10, dia akan bila dia akan mencapai 10, dia akan berbunyi buzzer dan akan keluar danger di paparan LCD. So kita boleh katakan MQ2 ini berfungsi dengan baik di projek kita.